Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tajuk 2.3. Tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Pemilik perniagaan menggunakan maklumat sumber teknologi untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Antara teknologi yang bisa wujud dalam sesebuah organisasi perniagaan, harta intelek, lesen perisian dan kemahiran pekerja. Sumber teknologi boleh dilindungi dengan cara mendaftar paten dan hak cipta pelihara. Maksudnya tujuan pengurusan teknologi dalam sesebuah perniagaan ialah untuk membuat sesuatu yang tepat ataupun supaya penghasilan produk yang bertepatan dan berkualiti. Ianya wujud dalam organisasi, harta intelek, lesen perisian dan kemahiran pekerja. Poin pertama, harta intelek. Harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti atau daya intelektual seseorang. Maksudnya kat sini dia merujuk kepada kreativiti ataupun hasil cipta seseorang. Yang kedua, tujuan mengurus harta intelek adalah untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan, pengguna tanpa kebenaran dan sebagainya. Contoh harta intelek ialah reka bentuk, lukisan, muzik dan video. So, maksud dia mereka ni semua kena bertanggungjawab untuk menjaga hak mereka. Contohnya macam diorang punya hasil atau kerja mereka daripada diperagiat, dicetak rompak atau daripada diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Poin yang kedua, lesen perisian. Pertama, lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Maksudnya ini macam satu perjanjian bertulis ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil satu agreement antara pemilik dengan pengguna perisian. So, maksudnya kat sini sesebuah perniagaan tu kalau dia nak menggunakan apa-apa perisian, contoh perisian tu macam software tahu. Kalau kita nak reka produk atau kita nak reka cipta produk kita pakai teknologi tu, so kita kena daftar dulu dan kita kena ada lesen. Yang kedua, pengguna perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Jika kita tak ada maksudnya kat sini jika kita tak ada lesen tu, maksudnya kita dah langgar undang-undang dan itu dikira sebagai satu jenayah perdagangan. Yang ketiga, usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada dikenakan saman serta melindungi nama baik perniagaan. Maksudnya usahawan perniagaan boleh mendapatkan perisian ini atau boleh dapatkan lesen ini untuk mengelakkan diri mereka daripada disaman atau dituduh, serta untuk melindungi nama baik perniagaan. Contohnya macam korang nak guna Microsoft ke Windows 10 ke, untuk korang nak guna mereka cipta produk perniagaan korang, sebelum tu korang kena dapatkan lesen tu daripada pihak berkuasa. Poin yang ketiga iaitu kemahiran dan pengalaman. Yang pertama, kemahiran dan pengalaman pekerja penting dalam perniagaan supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin dan dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja. Maksudnya kat sini kan, aku rasa kemahiran dan pengalaman ni memang penting lah dalam perniagaan supaya dapat meningkatkan kualiti dan prestasi perniagaan
sesebuah syarikat tu. Yang kedua, pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang yang diceburi dapat mengelakkan berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas. Maksudnya tujuan kemahiran dan pengalaman ni untuk memastikan tidak ada kesilapan yang berlaku semasa melakukan tugas. Contohnya, kalau katakan kemahiran korang adalah bahagian mechanical motor, macam betul-betulkan motor ke, wiring motor ke, ataupun betul-betulkan enjin motor. So, korang mesti fokuskan pada bahagian tu je. Korang tak payah ganggu bahagian orang lain. Contohnya bahagian kewangan ke dan lain-lain. Kau hanya perlu fokuskan pada bahagian tu untuk tidak ada salah-salah korang buat kerja lah. Yang ketiga, pekerja yang mahir, cekap dan berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan mereka biasanya akan dibayar gaji yang tinggi. Maksudnya kat sini kan, pekerja yang mahir dan cekap, berpengalaman semua tu boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan biasanya akan dibayar gaji yang lebih tinggi. Maksud kat sini, majikan akan bayar gaji korang mengikut kerja yang setimpal dengan korang buat. 2.4, prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Sumber teknologi merupakan aset perniagaan. Organisasi perniagaan biasanya mengurus sumber teknologi melalui pengurus paten dan pengurus hak cipta terpelihara. Poin yang pertama, paten. Yang pertama, paten adalah hak eksklusif untuk satu reka cipta, sama ada berupa satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Masuk kat sini, paten ni macam kita merangka sesuatu produk. Contohnya macam kereta. Sebelum kita nak buat kereta, kita mesti hasilkan gambar raja kereta tu macam mana, warna apa kita nak buat dan sesuatunya macam mana. Yang kedua, semua reka cipta yang hendak dipatenkan mestilah yang belum dizahirkan mana-mana syarikat. Maksud kat sini, contohnya kita nak buat kereta, mesti kereta tu tak ada lagi mana-mana syarikat yang dah buat kereta macam tu. Yang ketiga, pendaftaran paten penting kepada sesebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi undang-undang. Maksudnya kat sini, contohnya kita nak buat kereta, kita mesti daftarkan tu dalam syarikat kita lah, supaya nanti tiada mana-mana syarikat boleh ambil curi kita punya reka bentuk kereta. Dan kereta tu akan dilindungi dengan undang-undang. Yang keempat, usahawan boleh mendaftar melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Maksudnya kat sini, usahawan tu ataupun syarikat tu boleh mendaftarkan dengan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Yang kelima, pendaftaran paten di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja. Maksudnya kat sini, contohnya syarikat tu daftarkan reka bentuk tu dekat Malaysia dan ianya hanya melayakkan, maksudnya dia tu cuma hanya melayakkan perlindungan hanya di Malaysia, tak ada perlindungan di negara luar. Hak cipta terpelihara. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif pada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk masa tertentu. Maksudnya hak cipta adalah hak eksklusif kepada pencipta karya bagi mengawal penggunaan karya-karya mereka
pada masa tertentu, pada jangka masa yang tertentu yang dia dah tetapkan. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang masa itu. Okay, yang kedua, perlindungan hak cipta di Malaysia berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987. Maksudnya perlindungan hak cipta ni dia mengikut kepada Undang-Undang Akta Hak Cipta yang dibuat pada 1987. Yang ketiga, perlindungan hak cipta hanya boleh diberikan expiry idea yang telah direkodkan atau telah dijadikan bahan dizahirkan. Maksudnya kat sini, perlindungan hak cipta ini dia mendapat sebuah idea atau bahan yang dizahirkan oleh seseorang yang seperti paten yang belum dizahirkan, dan hak cipta terpelihara ialah bahan yang telah dizahirkan. Maksudnya kalau paten tu dia baru kita nak reka. Kalau apa tu, hak cipta ni benda lah tu dah siap semua. Benda lah tu so macam benda lah tu lah, dia macam bahan tu semua dah siap. Okey, yang keempat, tujuan usahawan memohon hak cipta terpelihara adalah untuk melindungi hasil ciptaan supaya tidak salah guna untuk kepentingan pihak lain. Kat sini maksudnya tujuan usahawan-usahawan memohon hak cipta terpelihara adalah untuk melindungi hasil-hasil ciptaan mereka, hasil-hasil kerja mereka supaya tidak disalahguna, tak salah guna untuk kepentingan pihak lain, ataupun tak dicetak rompak ke, tak di salah guna kuasa ke, lebih kurang macam itu. Okey, yang last sekali, semua permohonan boleh dikemukakan pada MYIPO. Okay, maksudnya kat sini paten tadi pun dia kena daftar kepada MYIPO. So dua-dua ni pun kiranya dia pun kena daftarkan juga dekat MYIPO. Okay, seterusnya contoh karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta terpelihara ialah: yang pertama, karya sastera; yang kedua, karya muzik; yang ketiga, karya seni; yang keempat, filem; yang kelima, rakaman bunyi; yang keenam, siaran; yang ketujuh, karya terbitan. Seterusnya, karya-karya di atas adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Okey, yang seterusnya akronim. Yang pertama, akronim jenis sumber teknologi, iaitu Jimmy suka tengok Huzaifah letak kereta. Yang pertama, J, iaitu jenis. Yang kedua, S, iaitu sumber. Yang ketiga, T, iaitu teknologi. Yang keempat, H, iaitu harta intelek. Yang kelima, L, iaitu lesen perisian. Yang keenam, K, iaitu kemahiran dan pengalaman. Okey, seterusnya akronim yang kedua, iaitu prosedur sumber teknologi. Akronimnya ialah pasasakan terletak pada hujung banda. Yang pertama, P, iaitu prosedur. Yang kedua, S, iaitu sumber. Yang ketiga, T, iaitu teknologi. Yang keempat, P, iaitu paten. Yang kelima, H, iaitu hak cipta terpelihara. Okey, sampai di sini saja perbentangan saya. Jika ada kesilapan tutur kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang tidak faham, boleh tanya selepas ini. Okey, terima kasih semua yang mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.